Orang selalu kata cinta boleh buat kita buta. Tapi dalam kisah ni, cinta tu bukan je butakan hati, tapi bawa dia ke tempat yang dia sendiri tak sangka. Jauh dari negara asal dia semata nak kejar bahagia. Tapi apa yang dia jumpa adalah perakhiran yang tak sempat diceritakan. Sampailah polis jumpa satu beg dan tak ada siapa pun sangka yang ada dalam beg tu rupa-rupanya dia. Hai guys, King kembali dengan satu lagi kisah benar yang penuh misteri, cinta terlarang dan perakhiran yang tak disangka langsung. Jadi hari ni King nak borak pasal satu kisah tragik tentang seorang wanita bernama Jolie Scully. Seorang model cantik yang sanggup tinggalkan kehidupan mewah semata-mata nak kejar cinta. Tapi dia tak tahu cinta yang dia pilih tu akhirnya jadi punca kenapa dia hilang segalanya, termasuk nyawa dia sendiri. Jadi pada tahun 1997, Jolie baru berusia 29 tahun. Dia tinggal dekat Trenton, New Jersey dengan suami dia, Tim Nis, seorang ahli peniaga yang berjaya. Diorang juga ada seorang anak perempuan kecil yang comel, nama dia Katie. Jadi diorang bertiga ni duduk dalam rumah besar, hidup serba mewah. Kalau tengok dari luar, memang nampak macam hidup dia sempurna. Tapi dalam hati Jolie, dia sebenarnya tengah bergelut dengan penyakit dia. Lepas lahirkan Katie, dia mula rasa kosong. Dia kena kemurungan selepas bersalin. Ramai ibu baru pernah lalui benda ni, tapi masa tu tak ramai yang faham. Apatah lagi nak ambil serius. Jolie rasa macam walaupun dia ada semuanya, dia tetap rasa macam tak cukup. Untuk pengetahuan korang, sebelum kahwin, Jolie pernah jadi model. Bukan model biasa-biasa, dia pernah keluar majalah, posing bikini. Memang jenisnya orang akan pandang dua kalilah. Sebab masa tu dia memang cantik sangat. Jadi lepas dia jadi isteri dan jadi emak kepada Katie, hidup dia terus berubah. Dia dah tak rasa macam diri dia yang dulu lagi. Pada bulan November 1997, Tim ajak Jolie pergi bercuti. Bercuti yang cukup mewah, naik kapal persiaran besar keliling Caribbean. Masa atas kapal tu, Jolie masih nampak cantik, masih nampak menawan macam dulu. Ramai lelaki pandang, tapi ada seorang yang betul-betul tarik perhatian dia. Budak kapal muda, nama dia George Skidapoulos. Baru 21 tahun dan dia adalah orang Greece yang kerja atas kapal tu. Disebabkan Kim susah nak sebut nama dia, berbelit lidah nak sebut, Kim bagi gelaran dia Mamat. Okey, kita sambung balik dengan kes tadi. Jadi masa awal-awal tu, Jolie dengan Mamat ni borak macam biasa je. Tak lebih daripada borak kosong antara penumpang dan kru kapal. Tapi hari ke hari, chemistry tu makin terasa. Mamat ni layan Jolie dengan cara yang Tim dah lama tak buat dekat Jolie. Maksudnya, Mamat ni pandai ambil hati dia, pandai puji, tapi tak nampak terdesak. Jadi Jolie rasa diri dia dihargai semula, rasa macam hidup dia ada warna balik. Waktu ni pula, Jolie tengah murung. Dia kan baru lepas lalui tekanan emosi yang orang sekeliling tak faham. Jadi bila ada seseorang yang buat dia rasa dilihat, didengar dan dihargai, hati dia pun mudah sangat cair. Lepas habis cuti tu, Jolie balik rumah macam biasa dengan Tim. Tapi dalam diam, dia masih berhubung dengan Mamat tu. Mula-mula diorang kirim surat. Lepas tu mula call diam-diam. Tak lama lepas tu, Tim ajak Jolie pergi bercuti sekali lagi atas kapal yang sama. Tapi sebenarnya, Jolie yang minta sebab dia nak jumpa Mamat tu lagi. Dan masa percutian kedua tu, hubungan diorang makin rapat. Dah tak ada segan silu lagi macam dulu. Mamat tu pun dah mula mendesak. Dia suruh Jolie tinggalkan Tim, mulakan hidup baru dengan dia. Dan benda tu akhirnya kantoi bila Tim perasan bil telefon rumah dia naik mendadak. Bila dia tanya, Jolie terus mengaku. Tapi bukan setakat tu je, dia terus minta cerai. Waktu ni, Tim kecewa sangat. Tapi dia tak halang, dia lepaskan je Jolie. Dan diorang pun setuju untuk sama-sama jaga Katie. Jadi, Jolie pun dah mula bebas. Mamat tu pun dah berhenti kerja dan balik ke Greece. Tak lama lepas tu, dia ajak Jolie datang tinggal dengan dia. Keluarga dengan kawan-kawan Jolie semua tak setuju. Diorang kata Mamat ni tak ada masa depan, tak ada kerja tetap, masih duduk dengan mak ayah dia dan tak mampu nak tanggung hidup sendiri. Tapi Jolie tak peduli pun semua tu. Dalam hati dia, dia rasa Mamat tu lah yang paling faham dia, lelaki yang sanggup terima dia seikhlas hati. Dia percaya cinta tu cukup. Pada bulan November 1998, Jolie buat keputusan yang besar. Dia terbang ke Greece seorang diri. Dalam tangan, dia bawa $600,000, duit pampasan perceraian yang dia dapat. Katanya, duit tu nak tolong Mamat tu mulakan bisnes teksi. Masa ni juga, diorang pun dah rancang nak kahwin. Semua dokumen dah siap, tinggal tunggu masa je. Tapi bila Jolie sampai dekat Greece, semuanya mula rasa tak kena. Budaya dekat sana jauh berbeza. Dan Jolie rasa sangat asing. Dia tak faham bahasa dekat sana, susah nak sesuaikan diri dan hidup dia tiba-tiba rasa sunyi balik. Yang lagi teruk tu,
Mak ayah Mamat ni macam tak suka dia. Jolie tak tahu kenapa, tapi layanan diorang tu jelas dingin. Dan masa itulah Mamat tu mula tunjuk perangai sebenar dia. Dia dah tak macam lelaki manis yang Jolie kenal masa atas kapal dulu. Dia jadi kuat cemburu, cepat naik angin dan makin hari makin mengongkong. Apa saja Jolie buat, semuanya salah. Hidup dia makin sempit. Lepas tu, Jolie baru dapat tahu yang Mamat ni sebenarnya ada skizofrenia. Masa tu jugalah dia sedar, lelaki yang disangka cinta sejati tu sebenarnya penuh dengan sisi gelap yang langsung dia tak nampak sebelum ni. Jadi Jolie makin hari makin tertekan. Dia rindu dekat Katie, rindu rumah, rindu kehidupan dia yang dulu. Dan pada awal Januari tahun 1999, dia telefon Tim balik. Suara dia masa ni perlahan dan penuh dengan penyesalan. Masa ni dia cakap dia nak balik. Tim pun tak fikir panjang, dia terima je. Dalam hati dia cuma berharap Jolie betul-betul akan balik dan semuanya boleh diperbaiki semula. Tapi tak lama lepas tu, Tim terima satu lagi panggilan. Kali ni daripada Mamat tu. Nada suara dia lain macam. Dia kata Jolie hilang. Tiba-tiba je, tak bawa apa-apa, tak tinggal apa-apa, pasport tak ada, kad kredit pun tak disentuh. Macam hilang macam tu je. Bila dapat tahu pasal kes Jolie ni, Tim dengan keluarga Jolie terus tak sedap hati. Hati kecil diorang kuat kata ada sesuatu yang tak kena. Diorang cepat-cepat hubungi kedutaan Amerika dan kes tu pun diserahkan kepada polis tempatan dekat sana. Dan dari situlah semuanya mula terbongkar, satu demi satu petunjuk yang bawa kepada sesuatu yang tak ramai sanggup bayangkan. Masa hari ke-16, polis akhirnya dapat satu petunjuk penting. Diorang jumpa kereta sewa yang Mamat tu pakai dan bau dalam kereta tu memang busuk sangat. Bau macam bau mayat. Bila polis mula siasat betul-betul, Mamat tu memang dah tak boleh nak elak lagi lah. Jadi dia pun mengaku. Katanya, masa tu dia dengan Jolie tengah dalam perjalanan nak ambil dokumen perkahwinan diorang. Tapi dalam kereta, Jolie tiba-tiba cakap dia dah tak nak teruskan. Dia nak putus. Jadi Mamat ni terus panik lah. Dia hilang kawalan dan masa tu juga dia cekik Jolie sampai mati. Lepas tu, dia cuba bakar mayat Jolie tapi tak jadi dan dia terus ambil gergaji besi, penggal kepala Jolie dan campak ke laut. Badan Jolie pula dia sumbat dalam beg. Lepas tu beg tu dia buang dekat kawasan Payah. Beberapa hari lepas tu, polis jumpa beg tu tapi kepala Jolie sampai sekarang masih tak pernah ditemui. Josh akhirnya ditangkap dan dibicarakan dan akhirnya mahkamah jatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi seumur hidup tu rupa-rupanya tak betul-betul seumur hidup pun. 8 tahun je di dalam lokap tu. Lepas rayuan dia diterima dan dia dibebaskan macam tu je. Sekarang dia dah ada kehidupan baru, dah kahwin lain dan masih tinggal dekat Greece. Tapi Jolie hilang segala-galanya termasuk keadilan yang sepatutnya dia dapat. Apa yang kita boleh ambil dari kes ni, kadang kita rasa macam kita tengah cari jalan keluar, tapi sebenarnya tanpa sedar, kita pilih jalan yang salah. Sebab tu, sebelum buat apa-apa keputusan besar, tarik nafas dulu, tenang, fikir habis-habis. Betul ke tak keputusan yang kita buat tu? Apa risiko dia? Jangan sampai yang kita hilang tu benda yang tak boleh diganti langsung. Kita pun dah sampai ke hujung video. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi kita dalam kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.